Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Dan kita akan teruskan perbincangan kita dalam bab yang ke-13, iaitu ijtihad dan fatwa isu kontemporari sains dan teknologi. Sebentar tadi saya telah sertakan kepada kamu berkenaan dengan beberapa rujukan, paper yang mana paper tersebut bagi saya satu maklumat yang berguna untuk kamulah. Okey. Saya bagi ada 3 paper dekat situ. Antaranya adalah paper cabaran institusi fatwa di Malaysia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. And then saya juga ada bagi institusi fatwa dalam perundangan negara, satu penilaian menurut siasah syariah. Okey, dan juga satu artikel akhbar lah berkenaan keunikan institusi fatwa sebagai menara rujukan. So, saya ada juga buka dalam laman web berkenaan dengan Jakim E-Smart version 1. So, nanti saya akan share kepada kamu semualah berkenaan dengan bahan yang saya buka daripada laman web ni. Terlebih dahulu kita akan teruskan kita punya perbincangan insya-Allah berkenaan dengan institusi fatwa dan juga fatwa dalam sains dan teknologi. Ini kandungan topik yang kita akan sentuh pada hari ini insya-Allah. Dan setelah selesai hasil pembelajaran ini, kamu akan memperolehi ataupun dapat memahami konsep ijtihad dan fatwa serta latar belakang institusi fatwa, dan kamu juga dapat sedikit maklumat berkenaan dengan huraian fatwa dalam isu-isu sains dan teknologi yang berlaku pada hari ini insya-Allah. Baik. So kalau kita tengok konsep fatwa ni, secara umumnya fatwa ni dia adalah pelaksanaan hukum syarak, yang mana ada hukum hakam syarak yang perlu diperbincangkan, perlu diperbahaskan, maka diperbahaskan dalam institusi fatwa, lalu dia akan dilaksanakan sekiranya fatwa tersebut dipersetujui, okey, oleh para mujtahid yang terlibat dalam institusi fatwa tersebutlah. Dan yang kedua, fatwa ini dia sebagai proses pengembangan undang-undang Islam, yang mana hari ini untuk makluman para pelajar sekalian, banyak isu-isu semasa yang berlaku dalam negara ini, kebanyakannya adalah isu-isu yang terkini ataupun baharu. Dia bukanlah berlaku pada zaman yang terdahulu. So, dengan perkembangan teknologi yang berlaku pada hari ini, banyak isu-isu hukum hakam yang perlu diperdetailkan ataupun diperincikan. Dan apabila perincian itu berlaku oleh para mujtahid, diperbahas dan diperbincangkan, barulah boleh dikembangkan hukum hakam tersebut. Dan kalau kita perhatikan juga, di sinilah peranan para mufti dan juga isi fatwa dalam memperkembangkan hukum hakam kepada masyarakat. Baik. Kita tengok sedikitlah secara umum konsep fatwa ni dan ijtihad. So dari sudut definisi fatwa ni, dari sudut bahasa, dia berasal daripada perkataan afta, okey, ataupun iftaan, yang mana kalau kamu tengok dalam slide yang disertakan kepada kamu itu, dia merupakan penjelasan atau memberi jawapan berkenaan suatu perkara yang ada kemusykilan, okey, ataupun ada kesamaran. So dia diberikan huraian ataupun jawapan ataupun penjelasan tersebut oleh seorang yang faqih. Faqih ini orang yang mujtahid ataupun mempunyai kefahaman yang mendalam dalam bidang ilmu kefatwaan, ya. Jadi itu dari sudut bahasalah. Baik. So kalau kita tengok
maksud yang lain. Fatwa ini dia boleh didefinisikan dari segi istilah sebagai apa? Jawapan yang dilakukan oleh mufti, okey, jawapan yang diberikan ataupun dibuat oleh mufti pada sesuatu perkara yang berlaku apabila diajukan soalan kepadanya. Okey. So bila satu masalah berlaku, so diajukan soalan lalu diberikan jawapan. Okey. So itu menurut Usamah Umar Al-Ashqar. Okey. Dan kalau kita perhatikan juga keputusan tentang sesuatu hukum agama yang belum pernah diputuskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, okey, dan sumber hukum yang lain, termasuk ijtihad oleh mufti atau mereka yang berhak tentang membuat keputusan hukum syarak. Contohnya, kalau kita tengok fatwa ni dia adalah satu hukum agama yang belum pernah diputuskan. So dalam Quran pun tak ada, dalam sunnah pun tak ada, ataupun sumber-sumber hukum yang lain, qiyas ke, okey, tak ada. Kan termasuklah ijtihad para ulama terdahulu ataupun mufti terdahulu. So tak ada. Sebagai contoh, hari ini isu mesin basuh. Okey. Sebelum ni kita sentuh tentang IVF contohnya kan. Okey. So itulah yang boleh diertikan ataupun boleh difahami sebagai fatwa. Baik. Kalau kita tengok menurut Muhammad Sa'id pengarang sebuah kitab iaitu kitab Madarik Al-Fatwa, menurut beliau fatwa dari sudut istilah ni dia adalah penjelasan mujtahid berkenaan hukum syarak dari aspek pelaksanaan atau masalah bagi menjawab setiap persoalan yang diutarakan oleh seseorang mustafti. Kan? Mustafti ni maksudnya orang yang meminta fatwa. Sama ada secara jelas ataupun tidak jelas. Sama ada mustafti itu, orang yang meminta fatwa tu, orang yang bertanya tu sama ada dia seorang ataupun ramai. So macam kes pemindahan kubur. Okey, untuk dibangunkan satu tempat, kubur perlu dipindahkan. So di situ perlu kepada pandangan fatwa. Kan? So benda ni adalah benda yang baharu. So dia perlu mendapat pandangan fatwa dalam perkara tersebut. Baik. So kalau sebelum kita nak bahas tentang konsep ijtihad ni, saya nak share juga sedikit lagi berkenaan dengan fatwa ni. Kalau ikut ensiklopedia Islam fatwa ni dia adalah keputusan tentang suatu hukum agama yang belum pernah diputuskan. So maksudnya apa yang dibulkan kepada kamu itu adalah definisi daripada ensiklopedia Islam itu sendiri. Okey. Baik. So kalau kita perhatikan ijtihad ini pula, okey, kan termasuk ijtihad tu oleh mufti kan. So ijtihad ini apa? Ijtihad ni berasal dari perkataan jahada. Okey. Yakni ataupun membawa maksud usaha sehingga mencapai matlamat yang diingini. So kalau kamu sekarang tengah belajar, kita boleh gunakan perkataan mujahadah. Okey, berasal dari perkataan jahadah juga. Kan? Ataupun sedang berjihad. Menuntut ilmu. Okey. So jihad ini adalah usaha sehingga mencapai matlamat yang diingini. Itulah jihad. Tapi kalau sekadar belajar tanpa bersungguh-sungguh, tak menggambarkan nak mencapai matlamat yang diingini itu, tidaklah dikira jihad nama dia. Tidak dikira jihad. Baik. So kalau dalam bahasa Melayu perkataan ijtihad ni dia berasal dari perkataan yang sama iaitu al-ijtihad daripada perkataan bahasa Arab. So kata dasar
perkataan jihad ini juga daripada juhud, okey, yang bererti usaha yang bersungguh-sungguh macam mana yang saya sebutkan tadilah. Dan dalam kitab Arab yang terkenal lah bila sebut ataupun nak mencari perkataan ataupun definisi suatu perkataan, kitab Arab yang dirujuk adalah Lisanul Arab. Okey. So, dalam kitab Lisanul Arab ni, perkataan ijtihad ini dan at-tajahud ini dihuraikan sebagai apa? Ataupun dimaksudkan sebagai apa? Dimaksudkan sebagai menggunakan daya dan juga usaha. Menggunakan daya dan juga usaha. Baik. So, kalau kita tengok pandangan ulama fiqh, sebab tu istilah fiqh tu kan, istilah fiqh. Istilah fiqh ni berdefinisikan ijtihad ini apa? Okey. So kita tengok ijtihad kalau ikut istilah ahli fiqh bermaksud apa? Seseorang yang faqih. Faqih ni orang yang berkemahiran, yang mendalami ilmu fiqh. Yang mana mereka ni mencuba sedaya upaya mereka untuk mengeluarkan hukum syarak yang praktikal dan berkesan dengan cara membuat kesimpulan daripada dalil-dalil syarak. Contohlah kan, dalam salat dia ada rukun. Okey. Yang mana rukun tu dia ada rukun qauli, rukun fi'li. So dalam rukun qauli dia ada perbahasan tentang membaca doa iftitah. Kan? Dia ada perbahasan tentang bacaan basmalah, dia ada perbahasan tentang cara nak qiyam tangan kita itu. Jadi seorang yang faqih ni dia mencari dalil-dalil tentang setiap perbuatan yang terdapat dalam rukun salat itu. Jadi dalil-dalil yang ditemui itu dikumpulkan, lalu diperbahaskan, dilihat nilai setiap dalil-dalil tersebut. Nilai ini maksudnya sama ada sahih ataupun dhaif ataupun sebaliknya lah. Okey. Jadi mereka membuat kesimpulan daripada dalil-dalil tersebut. Apakah tindakan, apakah yang paling afdal, apakah sandaran yang perlu dilakukan dan dipegang, okey, bagi orang awam dalam melakukan rukun-rukun tersebut. Itu contoh saya berikanlah. Jadi orang yang berkemampuan untuk mencari dalil, menilai dalil, mengklasifikasikan dalil ini hanyalah orang yang ada kemahiran. Hanya orang yang ada kefakihan. Okey. So itulah kemampuan yang perlu ada bagi seorang yang bergelar mujtahid ataupun orang yang nak membuat ijtihad, dia mesti ada kemampuan-kemampuan tersebut. Baik. Seorang yang faqih dan juga yang mujtahid ini, dia adalah seseorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal. Yang mana akal dia ni sentiasa bekerja keras ataupun bijaklah senang cerita. Kan? Dan dia mampu mengeluarkan hukum syarak yang praktikal. Berdasarkan apa? Dalil-dalil yang terperinci. Macam saya sebutkan tadilah. Daripada dalil tadi, dengan ilmu yang disiplin yang dia ada, disiplin ilmu yang dia ada, dia mampu untuk mengeluarkan dalil hujah dan istinbat. Istinbat ni hasil daripada keseluruhan dalil-dalil tadi. Okey. So dia boleh keluarkan secara terperinci. Kenapa kena begini? Kenapa tidak boleh begitu? So dia ada penghujahan setiap boleh ataupun tidak suatu perkara tu hendak dilaksanakan. Baik. So, keupayaan ini, keupayaan menganalisa, mengeluarkan hukum, pendalilan dan sebagainya ni, dia tak akan boleh berlaku, pelajar-pelajar sekalian, kecuali seseorang itu dia memenuhi syarat-syarat mujtahid.
Okey, yang mampu mengeluarkan ijtihad. Ustaz, mujtahid tu apa? Ijtihad tu apa pula tak? Okey, ijtihad satu perkara yang dikeluarkan hukum, dinamakan sebagai ijtihad. Okey, satu perbuatan mengeluarkan hukum itu dinamakan ijtihad. Mujtahid seseorang yang mengeluarkan hukum. Seseorang yang melakukan ijtihad itu mujtahid, ya. Baik. Kalau kita tengok Imam Al-Ghazali mendefinisikan ijtihad ni apa? Beliau mengatakan bahawa ijtihad ini adalah menggunakan daya usaha dalam mengetahui hukum syarak. Okey, so dia mesti ada daya usaha lah, mesti ada kekuatan, mesti ada ketekunan. Jadi ijtihad ini dia menggunakan daya usaha yang paling maksimal. Sehingga kan dah habis daya dah. Itu maksud ijtihad tu. Okey, maksudnya dia dah guna semua, dia dah tengok semua aspek hukum, tafsir, hadis, pandangan ulama-ulama salafus salih ataupun pandangan ulama yang terdahulu daripada dia, dan melihat kepada sekiranya perlu kepada qiyas. Okey, tengok ijma' ulama dan sebagainya. Okey, dia study semua tu, barulah dia cuba berijtihad. Okey, baik. Dan dia boleh juga mengumpulkan semua pandangan lalu dia melakukan pentarjihan. Kalau kamu biasa tengok dalam muftiwilayah.com, okey, dulu zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau banyak menggunakan kaedah ni. Dia bawa pandangan-pandangan ilmuwan lalu dia mentarjihkan. Okey. Baik, kita cuba tengok sedikit bagaimana yang saya maksudkan kepada para pelajar tersebut. Okey. Baik. So kita cuba tengok. Saya cuba share. Okey, baik. So boleh nampak Ismaf ni? Boleh nampak para pelajar sekalian? Saya Boleh, tak Ustaz. dengar. Boleh Nampak, nampak. Okey, baik. Boleh nampak Okey, contoh okey. Mufti wilayah .gov ya. Okey. Okey. Irsyadul Fatwa. Oh, sorry. Okey, contoh. Irsyadul Fatwa. Okey, so Irsyadul Fatwa contohnya dekat sini dia banyak. Okey, dia bawa kepada huraian jawapan, darurat dan perubatan. Okey, maqasid menjaga nyawa. Okey, definisi dayus dan sebagainya. And then penutup. Okey, so dia ada penutup dekat situ yang mana dia bawa beberapa pandangan-pandangan yang lain. Okey. Okey, bila saya sentuh tentang perkara ni, sebenarnya baru-baru ni bila saya buat semakan tentang assignment para pelajar sekalian, bila kamu membahaskan tentang maqasid syariah dalam satu isu, banyak para pelajar yang membuat assignment tersebut tidak membawa contoh-contoh aplikasi syariah ataupun perbahasan maqasid secara detail lah. Okey. Kalau macam tengok kepada penulisan daripada mufti wilayah ini, okey. Tengok beliau membahaskan maqasid menjaga nyawa diutamakan atas menjaga syiar agama. So beliau bawa dan beliau bawa rujukan-rujukan yang khusus dalam perkara ini. Ini yang sebenarnya yang saya nakkan bila kamu membuat penulisan tersebut. Tapi saya tak temui lagi setakat ini berdasarkan saya punya semakan itu. Betul-betul para pelajar mengambil ataupun serius dalam perkara tersebut. Baik. So kalau kita tengok kat sini juga.
So dia ada ringkasan jawapan, huraian jawapan. Okey. So dia ada rujukan. Okey. Saya cuma nak tunjukkan tentang bagaimana kaedah yang sah. Okey. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Bismillah. Okey. Okey. Oh, dia tak ada perkataan tarjih tu. Saya nak bawa kepada kamu tentang perkataan tarjih yang dia sebutkan itu. Okey. Walau bagaimanapun, penulis membawa beberapa pandangan-pandangan dan daripada situ dia bawa je. Tunggu sekejap, saya tunjukkan lagi. Okey. Okay. Baik. Hukum sujud sahwi. Okey, mula-mula dia bawa dulu huraian jawapan. And then, oh ini pun dia tak detail juga. Mana jawapan-jawapan tu yang saya cuba nak share kepada pelajar-pelajar sekalian. Dia bawa hukum secara umum terlebih dahulu, lepas tu dia akan kecilkan hukum tersebut supaya pembaca dia boleh nampak secara detail. Oh, banyak yang dah berubah sebab mufti dah berubah. Okey. Okey. Oh, dia dah berubah banyak. Definisi wakaf, pendalilan. Okey, rukun-rukun wakaf, kepentingan dan manfaat wakaf. Okey. So tak apa. Sekurang-kurangnya kamu dah nampak macam mana bentuk sesuatu hukum itu dikeluarkan secara umum oleh pihak isi fatwa. Baik. Di sini saya ada bawakan juga tentang organisasi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Ini pun nanti saya akan tunjukkan kepada para pelajar sekalian lah. Kita tengok dulu slide insya-Allah. Ini slide yang saya berikan tadi. Okey. Baik. So kita kembali kepada kita punya slide insya-Allah. Okey, baik. Baik. So kita masih membahaskan tentang konsep ijtihad konsep ijtihad. So saya dah sentuh tadi. Dan bila kita bincang tentang konsep ijtihad ni, dia mesti terlibat sama perbincangan berkenaan dengan orang yang mengeluarkan ijtihad yang disebut sebagai mujtahid. Baik, pelajar-pelajar sekalian boleh nampak slide saya? Boleh nampak slide saya? Nampak Ustaz. Okey. So syarat mujtahid atau syarat seseorang yang mengeluarkan pandangan inilah Yang pertama sekali dia mesti Islam dan adil. Okey. Islam dan adil. So bila seseorang tu dia nak keluarkan ijtihad dia mesti seseorang yang berkelayakan lah. Okey, dia tak boleh seseorang yang sambil lewa ataupun tidak mempunyai kepakaran dalam bidang. So kalau dia ada kepakaran dalam bidang tersebut, baru dia layak untuk mengeluarkan ijtihad. So bila dia ada kepakaran sekalipun, dia mesti Islam dan juga adil. Okey, adil ini dia lawan pada adil ni apa? Zalim lah
lawan kepada adik adalah zalim. Baik. So yang kedua, dia mempunyai pengetahuan tinggi tentang Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. So dia mesti memahami juga bahasa Arab dan kesusastraan bahasa Arab itu sendiri, dan kesusastraan bahasa Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. So dia tahu bagaimana ayat itu, cara nak berinteraksi, cara nak membahaskan. Okey, dia tahu juga asbabun nuzul, asbabul wurud. Asbabun nuzul ni untuk Quran, manakala asbabul wurud adalah untuk hadis Nabi SAW. Dan tahu juga nasah dan mansukh dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang konsep, prinsip yang berada dalam disiplin ilmu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Okey, jadi dan juga lain-lain lah. So lain-lain ni kadang-kadang ada ilmu-ilmu, kalau dalam zaman persekolahan, bagi siapa yang pernah sekolah agama dulu, mungkinlah kamu pernah belajar tafsir, kamu pernah belajar nahu, saraf dan sebagainya. Perkara-perkara itu juga mesti ada dan dikuasai oleh para mujtahid dalam perkara ini. Baik. So yang ketiga, dia mesti faham masalah-masalah ijma', okay, dan juga cara-cara qiyas, serta memahami konsep ataupun maqasid syariah. Okay. So maqasid syariah dia mesti faham lah. So ijma' ulama' ini adalah persepakatan para ulama'. So contoh macam ulama' dah ijma' dah tentang pengharaman arak. Okey, ulama' dah berijma' tentang kewajipan solat. Okey, tidak ada lagi orang boleh nak mempertikaikan tentang ijma' ulama' tersebut. Okey, contohnya qiyas. Qiyas dia mesti ada perkara yang nak diqiyaskan. Okey, dia mesti ada illah. Okey, sebab utama benda tersebut. Contohnya dadah diqiyaskan kepada arak contohnya. Ketum dikiaskan kepada arak sebagai contohnya. Okey, dia jadi haram sebab apa? Sebab dia membawa kepada mabuk. Okey, dia membawa kepada mudarat. Okey, contohnya. So disebabkan apa ilah penyebabnya, sebab mudarat dan juga mabuk tadi, maka jatuhlah hukum itu kepada hukum haram. Okey. Baik. So setiap mujtahid ini dia mesti memahami maqasid syariah. Sebab apa? Bila dia tidak memahami maqasid syariah, dia tidak boleh nak menyesuaikan situasi ataupun perkara yang berlaku itu dengan apa yang syariah nak capai, ataupun apa maqasid syariah kehendaki. Okey. So dalam bab ni dia perlu faham dengan jelas supaya dia tidak mudah meletakkan suatu hukum itu dengan mudah haram, sesat dan sebagainya lah. So dia mesti memahami maqasid syariah. Okey. Sebagai contoh, bila isu pendermaan organ sebagai contoh kan, ataupun pendermaan darah sebagai contoh kan, kalau dia tak faham maqasid syariah, dia hanya pegang kepada hukum asal semata-mata, kan. Jadi boleh jadi dia mudah untuk menjatuhkan hukum haram satu perkara yang sepatutnya diharuskan dari sudut maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa, keturunan, harta dan sebagainya. So samalah konsep hari ini tentang penggunaan tanah wakaf, pembangunan tanah wakaf, tentang zakat dan sebagainya. Okey, itu semua perlu kepada perbahasan dari sudut maqasid syariah. Baik. So tanpa kefahaman yang jelas tentang perkara tersebut, maka para ulama yang tidak memahami tentang maqasid syariah tersebut, dia akan menimbulkan fitnah kepada agama Islam itu sendirilah, daripada pandangan orang non-Muslim ataupun orang Islam itu sendiri. Baik, yang keempat,
dia mesti menguasai ilmu alat, okey, bahasa Arab, okey, ilmu usul fiqh. Usul fiqh yang kita bahaskan ni lah. Okey, ada kaedah usul fiqh yang kita belajar pada pertemuan yang lalu tu. Contohnya Saduz Zara'i, okey, contohnya apa ni? Ad-darar yuzal, contohnya kan. So itu antara kaedah-kaedah fiqh yang mana perlu dikuasai oleh para mujtahid. Okey. Dan juga ilmu mantik. Okey, ilmu mantik ni kalau siapa yang sekolah agama dia akan belajar lah. Okey, tentang ilmu mantik ini. Baik. So yang kelima, dia mempunyai kefahaman yang betul tentang nas-nas Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kefahaman yang betul ni dia mampu untuk membezakan pandangan-pandangan yang benar dan juga tidak benar. Okey. So dalam bab ni para mujtahid dia perlu banyak membaca dan merujuk. So bila banyak membaca dan merujuk, dia akan menemui pelbagai pandangan yang berbeza. Bila wujud pandangan yang berbeza ini, dia perlu buat saringan. Dia perlu meneliti manakah yang paling tepat antara semua pandangan tersebut. Ada kalanya pandangan tu seolah-olah benar, tetapi dia sebenarnya membawa mudarat. Jadi inilah pentingnya mujtahid, yang mana dia mampu berfikir secara kritis dan juga kreatif. So kesimpulannya, mujtahid ni dia kena cerdik lah. Dan dia kena sentiasa hendak berfikir, bukanlah malas berfikir. Ada orang yang cerdik tapi dia malas berfikir. Dia nak ambil mudah dan sebagainya, dia kata cukuplah kita ambil lah pandangan yang lama, tak perlu bahaskan dan kita biarkan je lah. Ada juga jenis begitu. Baik. So ada yang lebih advance, mereka bersifat critical thinking ataupun kreatif. Ini yang terbaik sebenarnya. Dan sebab tu kalau dalam perbahasan masa kawan-kawan saya buat tentang mesin basuh itu, okey, adakah dia bersih ataupun tidak, mereka melibatkan sama salah seorang ahli kimia dalam mereka punya kajian, sebab dengan membuat kajian tentang darah yang terdapat dalam darah yang terkena pada seluar dimasukkan dalam mesin basuh kan. Jadi apa perbahasan hukum dalam bab ini dan sekadar mana kenajisan perkara tersebut. Menarik kajian tersebut. Jadi alhamdulillah kajian tersebut berjaya dan telah pun dibukukan. Dan inilah pentingnya para mujtahid ini, mereka cross bidang. So mereka kena buat silang, orang kata silang perkongsian ilmu lah. So dengan cara dia orang mengajak orang yang berkepakaran dalam bidang-bidang tersebut untuk duduk bersama dengan mereka, sebab orang-orang yang duduk dalam bidang tersebut ini sahaja yang memahami dan juga mengetahui secara mendalam hukum hakam ataupun perselisihan perkara tersebut. Okey. So samalah kalau kita nak bahas tentang ketum kan, kita nak mengharamkan cannabis ataupun ganja. So kita kena ambil pakar dalam bab ganja ni, kan. So minta cadangan Kementerian Kesihatan, bahaskan, mereka lebih tahu kan, adakah betul cannabis ini dia merupakan salah satu kaedah rawatan bagi bipolar disorder. Jadi kalau kamu ingat kes yang baru-baru ni Yasin Sulaiman kan. So perkara tersebut sebenarnya dia perlu dilibatkan sama anggota-anggota Kementerian Kesihatan dan juga bersama dengan fatwa, institusi fatwa membahas tentang perkara ini. Dan setelah mendapat hukum yang jelas, bolehlah dibawa di peringkat parlimen dan sebagainya. Sebab kita sebagai sebuah negara Islam, sebenarnya itulah dimensi yang perlu kita lakukan. Itulah perkara yang perlu kita lakukan. Sebab tanpa aspek hukum terlebih dahulu kita lihat, tak gunalah perkara itu diputuskan. Satu perkara yang menjadi perselisihan dalam kalangan masyarakat awam ini diputuskan. Sebab apa? Kita ada satu institusi yang cukup kukuh.
dalam membahaskan suatu isu. Baik. So, itulah sedikit syarat-syarat mujtahid yang boleh saya share kepada para pelajar sekalian. Okey, sebelum tu saya rasa tentang syarat-syarat tu saya rasa jelas. Kalau kamu ada sebarang soalan, kamu boleh ajukan kepada saya. Dan kalau boleh saya bantu untuk jawab, saya akan bantu insya-Allah. Baik, seterusnya kita tengok sedikit institusi fatwa di Malaysia. Inilah paper-paper yang telah saya berikan kepada para pelajar tadi. Okey, yang mana dalam paper tersebut cerita tentang konflik institusi fatwa sebagai contoh. Okey, dia cerita tentang sejarah institusi fatwa. So, saya tak perlu nak berbicara panjang lah. Just saya share slide ni secara ringkas insya-Allah. So, kalau kita tengok institusi fatwa ni, sebelum terbentuknya negara Malaysia ni, apa yang berlaku? Permasalahan berkaitan dengan hukum agama ni dirujuk oleh kepada alim ulama. So secara persendirian dia jumpa Tok Syekh tu, dia jumpa Tok Syekh ni, itu sajalah. Okey. Dia tak ada satu badan khusus pada ketika itu dalam menangani isu-isu semasa yang berlaku pada ketika itu. Dan tak ada juga perundangan, tak ada satu badan yang mengawal proses dan pihak yang mengeluarkan fatwa tersebut, ya. Jadi bila semakin berkembang pentadbiran agama Islam itu di dalam negara kita ini, so bila dah datang campur tangan British ini, maka wujudlah institusi fatwa yang mana wujud satu organisasi yang tersusun, strukturnya juga tersusun. Jadi akhirnya institusi fatwa di negara ini dia dirujuk di bawah peruntukan perundangan negara. Jadi itulah secara umumnya apa yang boleh saya sharekan institusi fatwa di Malaysia ini. So kalau kita tengok Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, bagaimana pelantikan mufti dan ahli Jawatankuasa Syariah ini berlaku. Kalau kita tengok dalam semua enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri Malaysia memperuntukkan bahawa institusi fatwa itu dia terdiri daripada apa? Gandingan antara mufti dan jawatankuasa syariah bagi setiap negeri tersebut. So fatwa yang nak dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri ini, dia hendaklah melalui satu jawatankuasa syariah dengan mufti yang menjadi pengurusi dia. Okey. Ni saya tak bahas lagi tentang jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan ini. Baik. Saya cerita sejarah tentang pelantikan mufti dan jawatankuasa syariah terlebih dahulu. Baik. So kalau kita perhatikan, Malaysia ini dia sebuah negara yang unik sebenarnya. Sebab apa? Terdapat 14 jawatankuasa mufti yang mana mewakili 14 buah negeri. Yang mana dalam proses nak mengeluarkan hukum ini, ataupun disebut sebagai istinbat hukum ini, mufti ini dia dibantu oleh jawatankuasa fatwa. So ada jawatankuasa fatwa dalam setiap institusi jabatan mufti setiap negeri itu. Okey. So kalau kita perhatikan nama bagi setiap jawatankuasa syariah dalam setiap negeri ni dia berbeza-beza jugalah. Okey. Sebagai contoh, Johor, Kedah dan Terengganu dinamakan sebagai jawatankuasa fatwa. Okey. Kalau di Sabah, okey. Kalau di Sabah dia ada majlis fatwa. Okey. Kalau di Selangor, Pahang, wilayah persekutuan dinamakan jawatankuasa perundingan hukum syarak. Okey. So di Kelantan dia dinamakan sebagai jemaah ulama. Okey, seperti mana yang tertera dalam kamu punya slide itulah. So dalam di Sarawak dinamakan sebagai lembaga fatwa. Baik. So selain daripada peringkat negeri ini, dia ada satu lagi jawatankuasa fatwa di peringkat kebangsaan. Ini yang tadi tu kamu tengok tu. Okey, kalau kita tengok kat sini, jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Okey.
bagi hal ehwal agama Islam Malaysia di bawah Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam ataupun MKI lah. Baik. So kalau kita tengok fungsi jawatan kuasa ni, dia badan pengeluar fatwa, cuma dia di peringkat kebangsaan. Okey, walau bagaimanapun untuk endorse fatwa dalam peringkat fatwa kebangsaan ini, dia mestilah dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Okey. So nampak macam agak celaru sikit dekat situ kan. Jadi kita ada dua entiti lah sekarang ni. Satu di peringkat negeri, satu di peringkat kebangsaan. Yang mana peringkat kebangsaan ini dia ditubuhkan pada tahun 1970. Okey. Dan sebenarnya dia ni berfungsi sebagai proses penyeragaman. Cumanya perkara tu dia agak sukar untuk berlaku lah. Okey, penyeragaman ni bermaksud semua negeri sama fatwa dengan kebangsaan. Tapi hakikatnya tidak berlaku begitu. Okey, sebab setiap negeri dia ada kuasa di peringkat negeri masing-masing. Okey, baik. Dan jawatankuasa fatwa negeri lebih kuatlah berbanding kebangsaan ini. Baik. So, kalau kita tengok cara pelantikan mufti di negeri-negeri di Malaysia ni, pelantikan mufti ni dia punya corak setiap negeri adalah samalah. Dia melalui apa orang kata? Oleh lantikan itu dilakukan oleh raja ataupun sultan lah. Kecuali di negeri-negeri selat seperti Melaka, Pulau Pinang, oleh Persekutuan. Yang ni dilantik oleh YDPA, yang di Pertuan Agong. Itu pun setelah mendapat persetujuan daripada Majlis Mesyuarat Negeri ataupun yang di Pertua Negeri lah. Okey, baik. So, itu di sudut orang kata susun atur bagaimana proses lantikan itu berlaku. Dan setakat ini tidak ada satu kelayakan tertentu lah yang disyaratkan untuk dilantik menjadi mufti kepada seseorang itu di negeri-negeri di Malaysia ini. Sebab dulu ijazah dalam bidang tertentu ni dia tidak semestinya menjadi bukti seseorang itu alim ataupun menjadi sumber rujukan. Dulu walaupun ada ijazah dalam bidang tertentu, bukan menonjolkan ataupun menunjukkan dia ni seorang yang alim, bukan. Okey. So, kalau dia tak ada ijazah sekalipun, tetapi dia melalui sistem pendidikan tradisional, pondok dan sebagainya, pun dia layak untuk dilantik menjadi mufti. Okey. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun, dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri pun dia tidak ada syarat kelulusan dalam proses memilih ataupun melantik mufti ni. Cumanya dari sudut praktikalnya, majoriti mufti pada hari ini semuanya adalah kelayakan daripada universiti-universiti di Timur Tengah, sama ada di peringkat sarjana muda ataupun sarjana. Sekarang ni dah ramai dah mufti yang ada doktorah ataupun PhD. Okey, mufti wilayah sebagai contoh Dr. Luqman. Okey, mufti Pahang seingat saya. Mufti Perlis sebagai contoh dah ada profesor penuh. Okey. Baik. So kalau kita tengok dalam jawatankuasa syariah dia dapat okey, di bawah mufti dia ada jawatankuasa syariah ataupun jawatankuasa fatwa. Ahli jawatankuasa fatwa. Okey. So kalau di Penang dipanggil sebagai ahli jawatankuasa fatwa lah. So dalam pelantikan jawatankuasa syariah ni dia ada perbezaan sikit. Okey. So setiap negeri dia berbeza-beza lah. Ada dalam kalangan ahli jawatankuasa fatwa ni yang membantu mufti untuk mengeluarkan fatwa ni. So ada yang lepasan sekolah pondok, ada sarjana muda, ada universiti dalam, ada universiti luar dan sebagainya lah. Ya. So bagaimana proses pengeluaran fatwa ini berlaku? So kalau kita tengok
prosedur yang digunakan setiap negeri ni dia berbeza-beza sebenarnya para pelajar sekalian. Baik, sebelum tu kalau kita tengok ini adalah portal e-Fatwa JAKIM, yang mana fatwa-fatwa ni dia daripada Majlis Fatwa Kebangsaan. Okey. Yang mana kalau kamu tadi Ustaz dah tunjukkan sedikit. Okey, ini dia punya print screen lah. So ini adalah keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa kebangsaan. Okey, so mereka memberi keputusan berkenaan dengan isu perbezaan pada susunan wali perkahwinan. So penilaian semula dan juga penyelarasan. So banyaklah dalam ni kamu boleh rujuk kalau ada isu-isu tentang persoalan fatwa dan sebagainya, boleh rujuk kepada ISMAF ni juga. Baik. So kalau kita tengok prosedur pengeluaran fatwa ni, di setiap negeri ni dia ada yang sama, ada juga yang berbeza lah. Kalau kita tengok fatwa di negeri Terengganu, Kelantan, Kedah, Johor, Perlis, dia dikeluarkan oleh Majlis Hal Ehwal Islam negeri-negeri tersebutlah. Okey. Dan mufti dan jawatankuasa syariah juga dia ada peranan dalam memberi pandangan mereka dan juga menyediakan draft fatwa mengenai masalah yang memerlukan hukum syarak kepada majlis fatwa itu sendiri. So setiap JK fatwa ini kalau ada isu-isu, dia orang akan membuat kajian tentang perkara tersebut dan dibentangkan dalam mesyuarat fatwa negeri masing-masing. So sekiranya dipersetujui, dia akan di-endorsekan ataupun diwartakan. Warta itu dimasukkan dalam di peringkat berikutnya lah. Okey, pewartaan itu seingat saya dia melalui Dewan Undangan Negeri, DUN. So kalau macam kes orang tak puasa dan sebagainya, diwartakan untuk berlaku tangkapan, kena saman dan sebagainya, baru boleh dilaksanakan fatwa tersebut. Selagi mana fatwa tersebut tersimpan di dalam minit mesyuarat ataupun cetakan buku tanpa ada endorsement, maka dia tidak boleh dilaksanakan untuk tindakan mahkamah atau sebagainya lah. Ya. Baik. So kalau kita perhatikan lagi kategori dan autoriti fatwa, kita tengok fatwa yang dikeluarkan sama ada oleh mufti ataupun majlis agama melalui jawatankuasa syariah masing-masing ni, dia boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Baik, yang pertama kita tengok fatwa rasmi. Fatwa rasmi ni satu yang dikeluarkan oleh mufti ataupun majlis melalui jawatankuasa fatwa ataupun syariah dan diwartakan dalam warta kerajaan negeri. Macam saya sebutkan tadi itulah, diwartakan. So ada juga pandangan kategori yang kedua yang tidak diwartakan. Okey, fatwa dia dikeluarkan oleh majlis. Sama ada dia melalui jawatankuasa fatwa ataupun pandangan mufti secara perseorangan, atau fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tanpa melalui jawatankuasa fatwa ataupun syariah. Tetapi fatwa dia tidak diwartakan dalam warta kerajaan negeri. Ada juga. Okey. Dan yang ketiga, penjelasan hukum yang dilakukan oleh mufti ataupun pembantu mufti ataupun penolong mufti dalam bentuk penjelasan hukum sedia ada dalam syarak, okey, dan kitab Al-Quran ataupun kitab agama lah. So setakat ni paling banyak berlaku lah. Kalau kamu pergi ke Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, ada fatwa-fatwa yang berbentuk penjelasan hukum sedia ada. Ada. Dan setakat ni dia memberi jawapan kepada mereka yang bertanya lah. Baik. So kenapa penting dan perlunya mufti ni dia berijtihad? Okey.
So kenapa? Sebab hari ini situasi dah berubah dan banyak uh, isu-isu terkini yang berlaku. Okay, yang kedua, memudahkan masyarakat awam untuk mendapatkan jawapan terhadap kekeliruan yang tidak ada rujukan daripada ulama-ulama silam. Okey. Yang ketiga, perlunya mufti berijtihad ini kerana nak menunjukkan bahawa Islam ni bersifat fleksibel, okey, bersifat anjang dalam perkara-perkara yang berlaku pada masa kini. Okey. Dan ada beberapa perkara yang lain lah. Kenapa penting dan perlunya mufti berijtihad ini. Jadi, kalau kita tidak dapat memahami kenapa pentingnya institusi fatwa, kenapa pentingnya mufti berijtihad, kenapa perlu wujudnya jawatan kuasa fatwa dan sebagainya, maka dan juga peranan mereka kita tidak tahu, maka kita akan terus berada dalam kesamaran bila kita meragui terhadap suatu perkara sama ada dia berkait langsung secara khusus dengan agama ataupun sebaliknya. Macam dulu dibahaskan tentang yoga, kamu perasan yoga. Dulu dibahaskan tentang poco-poco, tarian poco-poco tu kan. So semua itu dibahaskan dan dirujuk kepada institusi fatwa. Okay? Dan ada juga sekarang ni ada hukum tentang vape. Okay? Ini semua sekarang ni inilah peranan institusi fatwa sebab kita nak dapatkan satu jawapan yang khusus dan tuntas. So kalaulah kita tidak memahami tentang peranan institusi fatwa dalam negara kita ini, maka boleh jadi kita akan merujuk kepada orang yang salah atau berpegang kepada pandangan yang mungkin syadid. Syadid ni strict sangat, keras sangat. Okey. So terlebih dahulu kita merujuk kepada institusi fatwa. So kalau tidak ada, kita boleh merujuk kepada para asatizah yang kita yakini keilmuannya. Dan kita boleh juga merujuk dengan beberapa orang asatizah. Asatizah ni memang ustaz-ustaz lah. Okey. Dan kita tak perlu terhad kepada hanya seorang ustaz bila kita bertanya. Kita boleh bertanya kepada beberapa orang ustaz yang lain. Dan ustaz-ustaz yang memberi jawapan itu sekiranya kita meyakini jawapannya berdasarkan dalil yang dibawa oleh para ustaz tersebut, maka kita boleh berpegang kepada pandangan ustaz-ustaz tersebut lah. Tapi kalau dalil ataupun sandaran yang dibawakan itu tidak bersumberkan daripada sumber primer, okey, dia hanya sumber sekunder, malahan sumber sekunder yang tidak pasti. Jadi kita boleh menolak pandangan tersebut dan mencari pandangan yang lebih kukuh dan lebih dipercayai. Baik, sebenarnya persoalan ini kamu boleh jawab di dalam Microsoft Teams nanti. Okey. Dan saya tak nak gunakan jawapan yang telah saya berikan pada awal tadilah, 3 jawapan tersebut kan, 4 jawapan tersebut. So cari jawapan yang lain dan kamu boleh huraikan berbeza-beza insya-Allah. Baik. So fatwa dalam sains dan teknologi. Kita tengok sedikit fatwa dalam sains dan teknologi. So kalau kita tengok, hello, apa? Ada apa tadi? Saya dengar macam ada orang bercakap. Tak ada Baik. So derma organ tubuh. Ini antara isu semasa yang berlaku dalam zaman kita kini. Okey. Oi, misi 21 tak ada kelau. Baik. So kalau kita tengok derma organ tubuh mohon tutup mic bagi yang berkenaan sebab suara kamu terdengar kamu mengeluh tu. Baik. So derma organ tubuh dia harus dengan syarat ia jalan terakhir bagi menyelamatkan nyawa orang yang mengalami kegagalan organnya. So di situ dah wujud hukum dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Bank susu ibu. So
tidak diharuskan kerana boleh berlaku pencampuran nasab. Okey. So dia boleh membawa kepada keraguan. So ini dia mengganggu maqasid syariah, iaitu aspek keturunan. So aspek keturunan ni salah satu daripada maqasid syariah yang perlu kita jaga. So bila bank susu dilaksanakan, maka dia akan boleh mengakibatkan pencampuran nasab. Okey. Macam mana berlaku pencampuran nasab? Bila si anak tadi dia minum susu yang tidak diketahui siapa owner susu tersebut, dan satu hari mungkin berlaku perkahwinan dan sebagainya. So anak yang minum susu daripada bank susu tersebut boleh jadi anak susuan kepada ibu yang ingin dia kahwini anaknya itu. Baik. So kalau kita perhatikan keperluan penubuhan bank susu ini juga, dia bukanlah berada dalam keadaan darurat sehingga boleh mengancam nyawa orang awam, ya. Baik, saya minta untuk silentkan mic itu Ammar Mukri tolong silentkan kamu punya mic tu Kamu mengganggu kelas saya. Saya sedang mengajar Jadi tolong dengar pula tawa-tawa pelajar siswi tadi. So tolong hormati majlis ilmu. Baik. So pameran spesimen autonomi manusia. Okey. So kalau kita tengok dekat sini haram hukumnya. Okey, haram hukumnya. Baik. So apa lagi? Kalau kita perhatikan pengklonan, pembiakan manusia. So dekat sini dah ada dah fatwa mengeluarkan haram pada dia. Okey, ni stunning. Okey. Stunning ni dia bagi pengsan. Okey. Bagi pengsan, cumanya kaedah stunning tu dia kenalah bertepatan dengan syarak. Sebab takut mati terus. Okey, mati terus. Jadi dia kena pengsankan dalam keadaan yang tidak matilah macam itulah kan. So mesti matinya haiwan yang di stunning tersebut kerana sembelihan. Sembelihan ini ada dah perbahasan yang dilakukan oleh para pelajar sebelum ni. Okey, so botok. Okey, so botok dia ada juga yang menggunakannya untuk melakukan perubahan pada wajah kan. So haramlah hukumnya di situ kan. So DNA boleh tak? Boleh. Diharuskan sekiranya untuk mengetahui tentang ketidaktahuan nasab. Okey. So kadang-kadang berlaku pertukaran anak di hospital dan pusat jagaan sebagai contoh kan. Dan tidak dibenarkan. Okey. So sekiranya menggunakan mendahului kaedah li'an. Okey. Baik. So ni ada satu isu juga pada 2014 yang lalu, cuma kalau kita perhatikan harus bagi umat Islam mengambilnya kerana kandungan asal produk tersebut adalah halal. So kalau tidak disengajakan, is okay lah. Okay, kalau sengaja, maka dia tidak boleh dimakan lah. Okay, baik. So wanita menyusukan anak angkat. Okay, dia tidak melahirkan anak, tapi dia ambil anak angkat untuk menyusukan sendiri anak tersebut. So dia cucuk hormon yang boleh merangsang pengeluaran susu. So di sini hukumnya adalah haruslah. Yang paling penting dia telah mencapai umur aqil baligh lah. Okay. Dan ubat ataupun hormon yang digunakan tu dia tidak mengandungi unsur-unsur najis dan juga mudarat. Ni surrogate mother ni kan. So ibu tumpang kan. So haram lah. Okay.
menggunakan rahim perempuan lain. So better lah kalau kita ikut Syamsul Yusof tu. Sebab dia kahwin seorang lagi tu kan, halal isteri dia tu. Dan tak perlulah nak tumpang-tumpang. Memang jadi isteri dia terus. Itu lebih baik lah. Walaupun ramai tak bersetuju dengan sul-sul ni. Tapi sekurang-kurang tindakan itu lebih baik berbanding dia menggunakan ibu tumpang. Okey. Kadang-kadang saya bersetuju juga dengan pandangan yang menyatakan bahawa better lah kita puji tindakan sul ni. Berbanding pandangan wanita-wanita zaman sekarang ni, dia orang lebih rela suami dia orang ni bergirlfriend ataupun ada perempuan simpanan. So dia orang merelakan suami dia orang berbuat maksiat berbanding membuat perkara yang halal. Jadi ini satu salah faham yang amat-amat menduka cita kan. So sepatutnya kita kena menggalakkan para suami ini berkahwin lebih daripada satu sekiranya dia mampu. Okey, kalau dia tidak mampu, maka lelaki tersebut perlulah ada kesedaran diri lah. Dan hari ini pun kalau kita perhatikan syarat nak diberi kebenaran berkahwin lebih daripada satu ni, dia syarat yang agak ketat daripada setiap majlis agama ataupun jabatan agama negeri. Jadi sebenarnya bagus cara jabatan agama negeri ini sebab mereka nak mengelakkan berlaku kezaliman ke atas para isteri yang berkahwin menjadi isteri kedua ataupun isteri pertama itu sendiri kadang-kadang diabaikan. Walau bagaimanapun, bagi kamu siswi-siswi yang ada dalam kelas saya ni, kita move on lah. Okay, move on. Dan kita bersangka baik. Itu lebih baik lah. Berbanding kita terus, orang kata apa, meneruskan sikap ketidakpuasan hati tersebut. Kita doakan semoga mereka berbahagia dan boleh hidup bersama. Okay, insyaAllah. Baik. Seterusnya, pengklonan terapeutik dan penyelidikan sel stem ataupun stem cell ni lah. Okay. So, mencipta sel-sel tertentu kan. So, menggantikan organ-organ yang telah rosak. So, benda-benda macam ni diharuskan oleh syarak. Ini adalah perbahasan lebih detail tentang stem cell ni. Dan sekarang ni pun tengah diperkembangkan tentang stem cell ini kepada para pelajar. So, plastik surgery. Okay, haruslah. Ini pun kita dah belajar dah pada pertemuan yang lepas. Okay, dengan syarat tidak ubah ciptaan Allah Ta'ala lah. So, setakat ni juara plastik surgery ni adalah pelakon-pelakon Korea lah yang saya dapat maklumat lah. Dan juga di Thailand banyak pembedahan tapi dia orang tu lebih kepada transgender kan. So kalau macam ada kes kebakaran ke, luka-luka yang tidak boleh dihilangkan di wajah dan sebagainya, maka diharuskan oleh syarak. Baik. So, virtual autopsy dalam bedah siasat. Okay. So, bedah siasat yang berlaku pada hari ini, maka perlu dilakukan bagi mendapat jawapan terhadap orang kata punca sesuatu kejadian jenayah itu berlaku. Baik. So, kadar alkohol dalam makanan. Okay. Dia ada dua hukum di situ. Yang pertama haram, yang kedua harus. Okay. So, bila minuman yang diperolehi dari proses pembuatan arak. So, maka dia automatically menjadi najis lah. Menjadi najis. Baik. So, alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak. Tapi haram diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. So, yang ni juga kita kena clear lah dalam bab ni. Baik. So, tu ada lagi air yang dibuat, diniatkan dan cara prosesnya sama seperti arak. So, adalah satu istilah dekat situ. Ni biasanya geng-geng yang duduk dalam bidang perhotelan, dia orang maklum lah tentang apa perkara tersebut.
contoh-contoh tersebut. Baik. So harus. Okey. Jadi bagaimana alkohol itu diharuskan dalam proses pembuatan makanan. Okey. So di situ kalau kita tengok makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi. Okey, secara sampingan semasa proses pembuatan dia tidaklah najis, ya. Baik, so makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan harus, okey, jika alkohol itu bukan daripada proses pembuatan arak. So kuantiti alkohol dalam akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. So ini contoh-contoh ataupun huraian yang boleh saya bawakan. Cumanya kamu boleh search dengan lebih mendalam untuk contoh-contoh yang lebih detail, insya-Allah. Baik. So kalau kita tengok minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses pembuatan arak, sama ada sedikit atau banyak alkoholnya atau alkoholnya disuling adalah haram diminum. Seingat saya ada minuman malt yang pernah jadi satu isu dulu. So air minuman itu adalah haram untuk diminum. Tapi banyak tu benda tu di 7E dan sebagainya lah. So kalau kita tengok makanan yang mengandungi alkohol secara semula jadi, ada buah-buah yang ada alkohol secara semula jadi, kadang-kadang kacang, bijirin dan serta perahan dia. So dia tidak dikira sebagai najis dan harus dimakan atau diminum. Okey, baik. So itu mungkin sedikitlah yang boleh saya sharekan kepada para pelajar sekalian. So ubat dan juga pewangi yang ada alkohol. So kalau alkohol tu bukan daripada hasil pembuatan arak, is okay lah. So kalau kamu nak pakai perfume yang ada alkohol tu, so it's okay saja sebenarnya, tak ada masalah pun. Okay. Baik. Itu sedikit. Okay, seterusnya. Penceraian melalui SMS, WhatsApp, apa lagi? Telegram. Apa lagi? Macam-macam kan sekarang ni kan. So WeChat, apa lagi? Macam-macam. Instagram, Twitter. Okey, talak dalam bentuk tulisan yang jelas daripada suami yang ditujukan kepada isteri merupakan talak secara kinayah. Okey. So kinayah ni maksudnya secara tidak jelas lah. Okey, dia ada sarahah dan kinayah. So jika disertai dengan niat. So maknanya dalam bab ni dia kena masuk mahkamah. Kena buktikan. Kalau dia tanpa niat tu maknanya apa? Apa tujuan dia buat tulisan tersebut kan. So semua dia mesti melalui proses mahkamah syariah lah. So dia bukan mudah-mudah saja kita nak terus jatuh hukum, tak terus terjatuh talak. Okey, so kena bawa ke mahkamah syariah. So kalau ikutkan cerai menggunakan alat komunikasi ni dia satu penceraian yang tidak beradab lah. Okey. Sebab apa, masa kita nak dapat isteri kita tu, kita pergi jumpa tok kadi, jumpa mak ayah dan sebagainya. Tapi bila kita tak nak tu, kita gunakan cara yang tidak sopan dan seolah-olah tidak menghargai kita punya isteri kita tu kan. Okay, IVF. Ni pun in vitro fertilization ini sah. Sah. Okay. So, dengan syarat mesti suami isteri yang sah lah. So, dia boleh menjadi wali. Dia boleh menerima harta pusaka juga. Okey, so kalau sebaliknya berlaku, guna apa? Air mani orang lain ke? Okey. Ataupun suami dia dah mati tapi air mani tu ada lagi tersimpan di hospital kan. So boleh tak? Tak boleh juga. Hukumnya haram. Mesti masih hidup lah. Okey. So vaksin ini kalau kita tengok dia harus sebab
tidak ada sebarang komponen bahan mentah yang mengandungi sumber haiwan ataupun perkara yang mengandungi yang boleh diragui dari sudut syarak. Okey. So bahan-bahan yang digunakan juga baik dan juga halal. Okey. Yang ni kes dulu ada vaksin untuk diberikan kan. BioTrack and Rotatec ni. Okey. So ada lagi alternatif lain. Sebab yang ni dia ada sumber yang tidak halal. Baik. So euthanasia ni apa? Okey. Mercy killing. Okey, menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada apa-apa alasan kerana haram dan dilarang oleh Islam. Okey. So kesimpulannya muzakarah dia memutuskan bahawa perbuatan mempercepatkan kematian melalui amalan euthanasia ini, okey, sama ada voluntary, non-voluntary atau involuntary ataupun mercy killing adalah haram menurut Islam. Kerana dia sama dengan perbuatan membunuh dan juga dia menyalahi etika perubatan di dalam negara kita lah. Okey. Jadi muzakarah mempertegaskan bahawa tugas doktor adalah menolong pesakit. Okey. So bantu untuk mempercepatkan kematian ni tak termasuk dalam perkara kebaikan, tetapi dia termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Islam itu sendiri ya. Baik. Okey. So kalau kita tengok kat situ hadis Nabi SAW, janganlah kamu mengharapkan kematian. Jika seseorang itu baik, boleh jadi ia menambahkan kebaikan. Dan jika seseorang itu berbuat dosa, boleh jadi dia bertaubat dan mengharap redha Allah Ta'ala. Walau bagaimanapun, jika pakar perubatan telah mengesahkan bahawa jantung atau otak pesakit telah berhenti berfungsi secara hakiki, dan pesakit tidak mempunyai harapan untuk hidup dan hanya bergantung kepada bantuan sokongan pernafasan semata-mata, muzakarah memutuskan bahawa tindakan memberhentikan alat bantuan sokongan pernafasan tersebut adalah dibenarkan oleh Islam kerana pesakit telah disahkan mati oleh pakar perubatan dan sebarang rawatan tidak lagi diperlukan. So saya baca statement ni supaya kamu nanti boleh mendengar dan juga dapat memahami teks secara keseluruhan. Sebab saya takut kalau saya tak baca, saya hanya memaparkan. Kamu tengok sekali lalu, kamu berpegang pada bacaan saya yang pertama pada perenggan sebelum ini. Dalam aspek kesihatan, Islam sangat menggalakkan seseorang itu berusaha untuk mengubati penyakit yang menimpanya. So tidak ada penyakit yang mempunyai ubat melainkan mati. Oleh itu, membuat rawatan sehingga benar-benar pulih adalah sangat dituntut. Okey. Dan berdasarkan pada hadis Nabi SAW, orang-orang Arab bertanya, adakah perlu kami berubat? Rasulullah SAW menjawab, ya, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah jika terdapat kesakitan. Sungguhnya Allah tidak meletakkan satu penyakit, melainkan Allah telah meletakkan penawar. Okey, ada penyembuh melainkan satu penyakit, iaitu penyakit tua. So tua ni memang tak adalah penyembuhnya kan. Baik, dia boleh botok ke apa ke kan. Tetap juga tua kan. Baik. So muzakarah juga membutuhkan bahawa dalam kaedah perubatan, mati otak atau brain death adalah dianggap sebagai satu kematian. Dan apabila kematian tersebut disahkan oleh pakar, maka akan sabit. Sabit ni tetaplah. Semua hukum berkaitan kematian yang ditetapkan oleh syarak. Justru harus memberhentikan rawatan bantuan sokongan, contohnya penggunaan mesin ventilator, mesin pernafasan itulah, dengan persetujuan para waris selepas disahkan oleh 2 orang pakar perubatan yang tidak terlibat dalam urusan pendermaan organ. Kesimpulannya, wallahu a'lam bissawab. So saya rasa clear dah dekat situ. Baik. So satu lagi soalan yang saya minta untuk kamu sediakan jawapannya. Tolong bincangkan isu-isu terkini sains dan teknologi yang terbaru di Malaysia yang telah difatwakan ataupun perlu dibawa kepada majlis fatwa.
Okey, bincangkan isu tentang sains dan teknologi yang terbaru di Malaysia yang belum difatwakan ataupun yang telah difatwakan yang berada di dalam negara kita di Malaysia ini yang terkini. So tadi salah satu saya bawa contoh tu mesin basuh kan, isu mesin basuh kan. So ada lagi isu-isu yang lain. So mohon untuk setiap pelajar menyertakan benda tersebut, carilah contoh-contoh yang terkini dan bawakan kepada saya. InsyaAllah ta'ala. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.